Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalam, sir. Masalah. Lain macam hari ni. Mana yang lain? Ada, sir. Ada. Oh ya, ada. Ada. Hadir, sir, hadir. Ada. Ada. Okay, tak boleh. Panas, panas. Okay. Okay, back to normal. Panas, panas, panas. Sorry. Alright. Okay, suara saya clear? Alright. Right, kita tunggu kawan-kawan masuk. Right, okay. Sementara menunggu kawan-kawan masuk tu, saya dah ada upload 3 file, 3 sound file dekat dalam Google Classroom. Ada tak? Ada keluar notification tak? Okay. Download 3 tu dulu. So, hari ni apa yang kita akan buat, kita akan belajar macam mana nak ubah kita punya suara. Tu sebab tadi saya pakai ni tadi. Oh, Iron Man lah. Alright, okay. Tapi tak adalah kita tukar suara jadi macam Iron Man. Iron Man ni dia suara dia macam dia berkedap dalam tu. So, apa yang kita akan tengok hari ni, kita akan tengok macam mana kita boleh alter suara kita. Kita normalizekan, kita bagi cantik supaya kita punya voice tu lebih clear dan clarity sikit lah. Nampak clear, nice dan sebagainya. Alright, okay. So, kita ambil voice dulu. Nanti saya akan bagi tahu apa function voice untuk kita nak gunakan untuk pada malam ni. Alright, okay. Alright, okay. Pada mana-mana yang baru masuk kelas saya, okay, saya dah upload 3 file, 3 sound file. Ada satu tu sound, satu tu adalah talking, satu lagi tu adalah telefon, tak salah saya, betul? Ke apa ke nama file dia? Tapi ada 3 sound file. Okay, sekejap saya nak. Okay, 3 sound file. Okay, sekejap. Okay, sementara menunggu kawak tu, kita boleh buka dulu Adobe Audition. Siapa yang dah ada sound file tu, boleh buka Adobe Audition dulu. Okay. Sorry. Okay, dah buka Adobe Audition? Alright, okay. Yang lain semua dah ready? InsyaAllah, right. Semalam saya check ada orang dia apa sign attendant pukul 1 pagi. Ada 2 orang. Siapakah gerangan orang tu masuk attendant pukul 1 pagi kan. Right. Harap hari malam ni tak adalah siapa yang 1 pagi. Habis kelas terus sign up awak punya attendant. Right. Okay. Kita buat tak apa. Tak apa. Right. Okay. So, kita straight head to kita punya Adobe Audition. Okay, boleh tengok saya punya screen? Nampak saya punya screen? Adobe Audition Okay.
Asal awak tak nampak saya? Skrin saya nampak tak? Okay, alright. Okay, alright. Okay. So, boleh kita start Okay, hari ni apa kita nak buat adalah first kali kita akan sebenarnya main target kita hari ni adalah kita nak belajar macam mana kita nak alter kita punya voice. Okay. So, ada 2-3 cara kita nak. Okay, saya rasa yang masa awak diploma dahulu, you guys memang dah ajar macam mana untuk mengubah kita punya kita punya suara. Okay, depends lah. Kita ubah dia punya frekuensi, kita punya pitch ataupun kita bubuh effects pada kita punya suara. Okay, maksudnya dia dah preset dah siap ada lah. Okay, ataupun ada cara lain yang kita boleh mengubah sebenarnya. Sebenarnya function mengubah ni adalah untuk kita nak bagi kita punya suara ni lebih more clarity. Clarity tu maksud kita akan dengar kita punya setiap satu vokal kita tu akan dengar one by one lah, lebih precise. Okay, berbanding dengan kita record. Okay, tak silap saya, dulu masa awal kelas tu ada seorang student, saya lupa which one, dia ada tanya dengan saya, "Sir, boleh tak kita nak buat denoise?" Okay, denoise kat dalam kita punya Adobe Audition. Maksudnya kadang-kadang bila kita record dekat dalam kita punya telefon ke dan sebagainya, bila kita dengar balik, kita akan dengar ada bunyi macam buzzing ataupun ada background noise dan sebagainya. Okay, so bila kita menggunakan Adobe Audition, kita boleh buang that kind of punya noise yang kita tak nak dan kita boleh positionkan lagi kita punya voice dan baru kita masuk kat dalam kita punya short film ke dan sebagainya. Okay, so dekat sini saya akan ajarlah cara macam mana kita boleh buat that kind of punya effects. Okay, dan untuk pengetahuan awak, saya bagi tahu awak untuk setiap kali tutorial saya memang menggalakkan awak lah, menggalak dan macam ni saya tak nak mewajibkan, saya risau nanti dia akan menjadi satu burden pada awak, tapi saya menggalakkan lah supaya semua orang pakai headphone ataupun earpiece, sebab itu you guys akan dengar very precise sound changing bila kita do some effects on that tu Alright, okay. So the first thing first, saya dah bagi awak 3 file. Okay, so 3 file tu dah ada. Bila kita dah save, sekarang ni saya nak you guys import dulu kita punya file tu dekat dalam kita punya Adobe Audition. Okay, so untuk import balik kita punya file, remember yang kita ada step dekat yang sebelah sini? Yang kita ada 2 file, satu open file, satu adalah import file. Okay, kita import file dulu kita jangan open lagi. Kita import file, so right click pun boleh ataupun nak klik atas ni pun boleh. So saya right click, saya tekan import. So saya save saya punya sound ni dekat atas saya punya desktop. Okay, so saya ambil saya punya sound jap, sorry. Okay, sound traffic, sound dan okay, dia ada sound traffic, sound dan juga talking. So ada 3 file lah. Okay, alright. Ya, 3 file. Buka je dulu macam ni, tak apa. Kalau masa awak dah import tu dia buka yang talking ni pun tak payah risau. Biar je macam ni dulu. No worries. Okay. Okay dah, semua dah import? Alright, okay. Okay. Right, okay. So bila dah import, awak dapat tak interface macam saya ni yang ada satu file ni yang dia akan buka 2, satu atas satu bawah? Ada Alright, okay. Semua ada siapa-siapa yang ada masalah? Tak ada, semua okay Alright, okay. So ada 3 file kat sini. Ada satu tu nama dia sound traffic, ada satu tu nama dia sound sahaja, ada satu lagi tu nama dia talking. Okay, ketiga-tiga file ni adalah file sound yang di mana saya ambil yang dia punya bunyi adalah more towards to orang kata apa, commons punya sound lah. Okay, kalau macam for example talking ni, whenever you play the sound, you guys akan dengar bunyi orang akan talking. Okay, maksudnya kita punya ambient sound lah, orang bercakap. Okay, kalau you dengar sound, ada satu file tu nama .sound, you guys akan dengar bunyi office. Lepas tu you guys akan dengar bunyi
office lah. Orang tengah bekerja, bunyi typewriter, lepas tu ada bunyi telefon. Alright, okay. Manakala sound traffic ni, you guys akan dengar bunyi traffic, okay. Heavy traffic. Okay. Yang di mana dia akan start dengan sebelah kanan dulu. Lepas tu bila dia dah masuk kat bahagian section ni, baru dia akan combine. Ada dua sound lah. Okay. So you guys akan ada 3 different sound yang berbeza. Dan 3-3 ni adalah sound yang normal apabila kita shoot kita punya short film dekat luar tu. Kita akan dapat benda ni akan masuk dalam kita punya voice recording lah kalau kita record on that scene. Alright. Okay. So sekarang ni apa kita nak buat adalah, okay, minggu lepas kita belajar multiple track, betul? Macam mana kita nak susun dan macam mana kita nak buat yang noise ducking tu. Noise ducking pula. Sorry. Kita nak buat music ducking. Okay, music ducking tu sesuai lah. Kalau macam for example, whenever you nak do VO, okay, you dah ada background music. So you guys letak background music, you guys masukkan VO, automatically dia akan duck lah. Maksudnya dia akan turunkan dekat bahagian sound tu, dia akan kuatkan you guys punya voice. Okay. So hari ni kalau kita nak buat precision editing untuk kita punya personal sound. Okay. So kita nak dapatkan very specific yang bagaimana kita nak buat. Okay. Dekat sini lah cara untuk nak kita adjust benda tu. Alright. Okay. So first thing first adalah saya nak tunjuk dekat awak, saya nak you guys klik pada kita punya file sound. sound.aif. Okay, file sound Okay, file sound. Bila you guys pergi dekat file sound, okay, you guys akan dapat dalam seminit 20 saat punya duration of kita punya sound lah. In which kalau kita playback balik, you guys akan dengar ada bunyi office. Alright, okay. Ada tak dengar? Awak tak dengar saya punya kan? Okay, tak dengar. Sebab apa saya tapi awak boleh play kan awak punya kan? Awak boleh dengar kan? Okay, so kita ambil yang file sound tu Okay, tak apa. Sekejap, cuba saya try lagi sekali. Tengok boleh tak dia ni. Sekejap. Sorry. Saya stop kejap. Okay. Present the entire screen. Share. Okay, sekarang ni kalau saya play awak dengar tak? Dengar tak? Tak dengar juga Kejap. Kalau saya okay, play yang ni. Sorry. Kalau saya play yang ni. Dengar tak? Oh, okay, tak apa. Tak apa. Yang penting awak ada file yang sama macam saya lah. Okay. So dekat sini, okay, kita tak nak edit sampai habis. Okay, kita tak nak edit sampai habis. Okay. So katalah for example, ini sound yang di mana awak record sound dekat office. Okay, yang kalau awak dengar balik, kita ada dengar bunyi typewriter, betul? Kita ada dengar bunyi typewriter, kita ada dengar orang machine fax. Okay. Lepas tu kita ada dengar bunyi telefon. Betul, perasan tak? Dekat minit, sorry, dekat saat yang ketiga tu, awak perasan tak dekat saat yang ketiga kita ada dengar bunyi phone ringing, lepas tu dia akan continue. Lepas tu ada satu lagi phone ringing, betul? Alright. Okay, dengar kan? Okay, kadang-kadang bila kita record kita punya sound, ada benda yang mengacau lah. Macam for example, you guys tengah buat you guys punya VO, dekat belakang tiba-tiba ada bunyi motor ram lah, dekat luar rumah lah ram, tapi termasuk sikit dalam you guys punya voice. Ataupun tiba-tiba ada bunyi kucing awak terlanggar benda lah dan sebagainya. Kita nak re-record balik, betul? So datanglah kita punya sound dekat sini, Adobe Audition ni, function dia kita boleh eliminate. Kita boleh buang that sound tanpa kita re-record balik. Okay, maksudnya kita nak buanglah all the noise yang sepatutnya tak ada. Okay. Kalau macam minggu lepas, kalau kita tengok yang ni, kita selalu dapat waveform yang macam ni, betul? Okay. Kalau macam you punya previous punya editing punya software pun, you guys akan dapat yang macam warna hijau. You guys tak akan dapat yang bawah ni, betul kan? Kita akan dapat warna hijau Okay. So katalah for example, kita kecilkan yang warna hijau ni. Okay. Untuk mencari di manakah lokasi sound telefon tu. So kalau ikutkan lokasi sound telefon tu dekat saat yang keempat yang ni lah. Dekat bahagian yang ni. Saya highlightkan sikit yang bahagian ni. So dekat sini adalah bunyi telefon. Okay. So bila saya play kat sini, kita akan dengar bunyi telefon lah.
Betul? Ada dengar bunyi telefon dekat bahagian tu? Betul. Alright. Okay. Tetapi dekat bahagian warna hijau tu, katalah for example, saya kata, okay guys, saya nak you guys buang bunyi telefon tu. Takkan you guys nak cut the whole thing, betul? Sebab benda ni macam dia dah mix, dia dah combine. Untuk yang kita punya warna hijau ni lah, kita punya waveform warna hijau. Alright, okay. That's why dalam Adder Audition, dia akan bagi satu lagi bahagian yang dekat bawah ni. Ini kita bagi sebagai frekuensi. Okay, frekuensi ni kita boleh tengok secara detail apakah bunyi-bunyian yang ada daripada luaran. Kalau siapa-siapa pernah tengok cerita CSI ke ataupun crime scene investigation ke, yang cerita yang orang duk cari-cari penjenayah tu, so dia orang tak pakai waveform yang ni tau, dia pakai waveform yang ni. Sebab waveform yang ni, yang bawah ni dia lebih precision, dia akan boleh allocate which one is bunyi yang ni, which one is bunyi yang lain. Okay. So kalau awak tengok kat bahagian bawah ni, yang warna merah ungu ni, awak perasan tak ada satu pattern tu? Pattern dekat bawah tu. You nampak macam dia up and down, up and down, up and down, up and down tu. Perasan? Yang bawah ni nampak tak? Okey, itu adalah bunyi telefon. Tapi dekat dalam kita line warna hijau ni, kita tak nampak bunyi telefon tu. Kita akan nampak waveform kita macam naik turun je, betul? Sebab dia dah mix. Okey, tapi dalam kita punya frekuensi ni, kita akan nampak setiap satu frekuensi dalam kita punya sound, setiap satu bunyi menghasilkan different type of frekuensi. Okey, frekuensi yang berbeza. So dekat bawah ni, file yang kita dapat ni, dia boleh elaborate ataupun dia boleh pecahkan every single each noise yang masuk tu, dia boleh tahu which one is which one based on pada pattern dan frekuensi yang telah dijadikan lah. Okey, so kalau awak tengok dekat bahagian ni, yang naik turun tu, ini adalah bunyi telefon. Okey. Dan sebelah kanan ni pun, kalau tengok kat sebelah sini pun, dia ada pattern-pattern macam ni. Ini adalah bunyi telefon. Alright, okay. Manakala kalau kita tengok kat sebelah atas ni, tak boleh. That's why kadang-kadang ada setengah software yang bukan professional punya, you guys tak akan dapat this kind of punya interface lah. You guys akan dapat yang selalunya warna hijau ni, betul? Betul? Okay, so sekarang ni, apa kita nak buat adalah, kita nak buang bunyi telefon sahaja. Kita tak nak buang bunyi lain, kita nak buang bunyi telefon sahaja. So macam mana kita nak buat? Okay, so first thing first, kita tadi dah allocate di manakah lokasi bunyi telefon. Okay, so kita tahu pattern yang ni adalah bunyi telefon. Betul Pattern yang ni adalah bunyi telefon. So, untuk membuang bunyi telefon yang kita tak nak tu, dia ada pelbagai cara kita boleh buat. Kita boleh delete, kita boleh enhance, kita boleh select dan sebagainya. Okay, kita akan cuba step by step. Which one yang kita rasa proper. Dia, cara dia banyak. Tapi yang bersesuaian tu maybe okay, yang sound macam ni sesuai untuk teknik yang ni, sound yang macam ni sesuai untuk teknik yang ni. So jadi saya akan ajar awak multiple punya teknik. So nanti bila you guys nak buang ataupun nak eliminate sound yang you guys tak nak tu, ataupun kita panggil sebagai black noise tu, you guys boleh apply lah konsep yang sama. Okay, satu konsep yang pertama adalah kita nak buang yang bawah ni dengan cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah, apa yang kita boleh buat, awak tengok dekat sebelah atas ni, sebelah atas kiri ni, you guys akan nampak ada macam pisau blade, lepas tu ada huruf I, okay, time selection, lepas tu kita ada satu mark Q selection yang ada kotak, gambar kotak putus-putus tu, ataupun shortcut key dia adalah E. Jumpa tak kat atas sebelah kiri? Okay, so sekarang ni select yang tu. Okay, bila select yang tu, awak letak awak punya mouse dekat bahagian kita punya frekuensi ni, awak akan dapat ada satu cross punya simbol, betul? Alright, okay, so apa kita nak buat adalah sekarang ni, kita nak select yang sound yang ni je, yang pattern yang ni je. Untuk select, awak klik, awak drag sampai habis kita punya pattern tu. Macam tu. Okay, jadi tak? Dia akan draw a selection dekat situ. Okay, jadi siapa yang tak jadi? Saya boleh repeat balik. Tak apa, tak jadi masalah. Okay, right. Okay, lagi sekali Once you guys dah select yang atas ni, yang ada kotak-kotak putus-putus ni, okay, ataupun shortcut key dia huruf E. Kejap saya keluar dari sini. Okay, dah select ini, you pergi dekat bawah ni, yang ada yang ni. Kalau you guys tak jumpa yang ni, you guys besarkan yang ni. Tengok yang atas ni, yang ni kita punya zoom tau. You guys tarik ke kiri, besarkan dia. Okay, supaya nampak jelas lah. So bahagian ni kita nak work on. Okay,
So you guys klik pada yang mark Q tu, mark Q di sini, mark Q selection tools tu. So you dapat ada cross punya sign. Lepas tu you select je, buat satu box dekat yang kita punya yang pattern tu. Yang pattern up and down tu. Okay, lepas tu you lepas je mouse you. Nanti dia akan create a white box. Boleh Jadi ada siapa lagi terlepas? Semua okey? Boleh? Alright, okay. So, bila kita dah buat selection, awak perasan tak automatically this pop-up sign ni dia keluar ke atas dia? Yang kita punya decibel ni. Nampak tak? Okay, sekarang ni disetkan kepada kosong. Kosong bermaksud ini adalah dia punya standard, dia punya sound. Kalau kosong plus 0 maksudnya kita boleh dengar. So, apa yang kita nak buat? Cuba dragkan dia punya kosong tu ke sebelah kanan, jadikan dia negatif. Alright, okay. So maybe saya dragkan sampai 20, negative 20. Okay. Cuba dragkan sampai negative 20. Okay, dah So bila awak dragkan sampai negative 20, okay, kejap Awak tengok bila kita drag ni sampai negative 20, awak tengok apa jadi pada kita punya selection atas ni, hijau ni. Hijau ni pun dia mengecil. Sebab sebenarnya kita bukan buat selection yang dekat sini tau. Kita akan buat selection dengan atas. Nanti bila kita playback balik, okay, cuba playback balik yang ni. Sebelum tu tekan yang ni dulu unselect just klik je dekat mana-mana. Okay dah. Lepas tu you playback balik. Bila you playback balik sampai sini suara you akan jadi, dia akan tenggelam sikit. Betul? Bunyi telefon tu ada lagi, betul? Tapi sound dia akan tenggelam. Betul kan? Alright. Okay. That's why kita tak boleh guna function decibel ni. Sebab decibel ni adalah untuk kita naikkan dia punya amount of kita punya sound. Volume dia lah. Okay. So, kita boleh tekan Ctrl Z balik untuk return balik. Okay. Ctrl Z untuk return. Okay. So, nanti you guys akan dapat balik yang original tadi lah. Yang ada kuning-kuning tu. Dan yang kita punya warna hijau ni pun dah naik balik macam original. Okay dah. Okay. So, cara yang pertama untuk kita nak buang kita unwanted noise tu adalah kita buat selection. Lepas tu you guys tekan delete. Tekan delete. Nanti dia akan hilang. Betul? Dia hilang tak? Okay, betul. Dia hilang Okay, bila dia hilang, klik pada dekat luar ni, you guys akan nampak ada satu macam black area, betul? Kawasan hitam lah kat situ. Sebab kita dah buang bunyi telefon tadi. Sekarang ni, cuba playback balik awak punya sound. Masih dengar tak bunyi telefon? Masih dengar, betul? Dia sepatutnya dia masih lagi dengar bunyi telefon. Bila kita playback balik, dekat kawasan hitam ni masih lagi dengar bunyi telefon. Tapi dia tak sekuat yang tadi, betul? Hilang terus? Bukan, awak kena klik kat sini dulu. Klik mouse telefon. Tak ada langsung. Macam tak logik je. Sepatutnya dia dengar sikit-sikit. Okay, sepatutnya lah. Okay. Sepatutnya yang lain tu you guys akan dengar, still lagi dengar bunyi telefon. Okay. Tapi dia tak sekuat macam yang awal tadilah. Betul Okay. Alright. Okay. Kenapa kita masih lagi dengar bunyi telefon? Siapa tahu? Macam mana? Dia tak match? Okay. Okay, right. Okay, bukan dia tak match. Okay. Kalau kita zoom lagi okay, sekarang ni yang tadi kita dah buang yang bawah tadi tau. Nampak tak yang sampel dia yang belah kanan tu? Okay, yang kita dah buang tadi. Kalau kita zoom lagi, saya zoom lagi, zoom. Saya besarkan alam ni. Saya besarkan saya punya ni. Okay. So saya drag ke depan sikit. Okay.
Cuba awak tengok pada awak punya pattern ni, awak perasan tak dekat atas ni ada juga up and down, up and down. Tapi dia bukan warna kuning, dia warna oren. Dia kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Perasan tak? Ada satu line putus. Nampak tak? Nampak kan? Itulah bunyi telefon yang ada, yang masih lagi tinggal. Maksudnya bawah tu adalah yang betul-betul precise, yang atas tu yang dengar hujung je. So sekarang ni apa kita nak buat? Kita nak cuba hilangkan semua yang kita punya bunyi tadi, bunyi telefon. Okey. So apa yang perlu kita buat adalah kita select juga yang tadi, ambil mouse tadi yang sama, gunakan marquee ni, kita select yang sampai kita punya box yang tadi tu. Okey, sampai bawah ni. Konsep sama, dah select, you guys tekan delete. Okey, once dah tekan delete, kecilkan, sorry saya kecilkan. Okey, now cuba playback balik kita punya sound. Okey, bunyi telefon akan hilang 100%. Hilang terus bunyi telefon, betul kan? Okey, tapi dalam masa yang sama, bunyi typewriter pun hilang. Betul tak? Dengar awal bunyi typewriter, tiba-tiba betul sambung balik. Bunyi telefon hilang, bunyi typewriter pun hilang, betul? Alright. So tapi target kita nak hilangkan bunyi telefon sahaja, betul? Alright. Okay, that's why dia ada pelbagai sebenarnya teknik macam mana kita nak buat. Ini adalah salah satu teknik. Kalau kita dapat precision punya sound. Precision punya sound macam for example, katalah dekat kawasan yang hitam ni adalah bunyi orang bersin. Hecum. Hecum dia punya sound pattern dia satu je. Dia tak, mana ada orang bersin hecum. Tak ada kan? So orang bersin selalunya hecum. So kita akan dapat satu peak ataupun satu bunyi yang keras dia akan warna oren. So kita boleh menggunakan konsep delete. So dia akan hilang. So bila kita dapat bunyi yang dia ada beralun maksudnya dia akan buat 2-3 pattern. Okey, so yang kita tak boleh guna konsep kita delete. Apa yang kita kena guna konsep adalah kita kena guna konsep healing. Healing adalah kita memperbaiki kita punya sound. Okay, so apa saya nak buat, you guys buat, tekan Ctrl Z balik sampai kita dapat balik pattern asal ni. Okay, dah dapat balik pattern asal yang kita buat box tadi tu lah, yang warna kuning tu. Okay dah? Alright, okay. So ingat tadi teknik yang pertama. Teknik pertama kita boleh delete. Tapi bila kita cuba delete, dia akan hilangkan double sound ataupun tak mau hilang. Kita boleh gunakan teknik satu lagi. Okay, teknik satu lagi adalah apa saya nak you guys buat. You guys naik dekat atas ni juga. Okay, yang dekat bahagian belah kiri tadi yang kita ambil kita punya marquee tu. Awak perasan tak ada 2-3 lagi icon. Kita ada lasso selection, kita ada paintbrush selection dan satu lagi hujung tu kita ada spot healing brush. Dia macam Photoshop sikit ni. Photoshop. Bila awak nak hilangkan jerawat tu, kita kena pakai healing. Alright, okay. So apa saya nak you guys buat? Klik pada yang healing ni, spot healing brush ataupun shortcut key dia adalah huruf B. Okay, tekan pada huruf B tu. Alright, okay. So dekat sini dia ada bagi tahulah kita punya point. Okay, pixel yang kita nak besarkan. You guys boleh besarkan ke terpulang pada you guys. Tapi bagi saya 30 is enough. Okay, so you guys akan dapat one white rounded punya icon. Betul? Ada. Okay, so apa yang kita nak kena buat adalah pergi dekat bawah ni. Okay, pergi dekat bawah yang kita punya main source kita punya sound telefon tu. Awak klik, awak drag je sampai hujung. Lepas tu awak lepas. Nanti dia akan proses. Okay, jadi tak? Jadi dia jadi macam ni pattern kosong ni kan? Dah tak ada apa-apa kan? Yang lain okey? Okey, so sekarang ni cuba kita playback balik.
Okey, kita masih lagi akan dengar sound bunyi telefon yang hujung-hujung tu, betul? Yang main tu dah hilang, betul? Okey. So, sekarang ni kita dah allocate dekat manakah bunyi telefon tu tadi yang masa kita enlarge kita punya frekuensi ni. Okey. So, kita tahu dia dekat sebelah atas ni kan. So, apa yang kita nak buat? Kita buat konsep yang sama. Kita gunakan healing. Kita drag dekat sebelah atas ni. Sorry. Saya punya tangan ni. Sekejap Kita drag dekat sebelah atas ni sampai hujung juga. Sebab kita tahu itu adalah source bunyi telefon tu tadi. Okay. Dan ada satu lagi line dekat atas ni pun sama. So, kalau you guys nak precise kan, you guys boleh precise kan. So, saya drag, saya kurangkan jadi 15 supaya saya punya tu memang betul-betul kat bunyi telefon tu. Dan saya drag dekat line telefon tu. Okay. So, sekarang ni bila saya playback balik, memang tak ada bunyi telefon langsung. Zero. Memang dah tak akan ada bunyi telefon. Memang zero bunyi telefon. Tapi bunyi typewriter ada lagi. Jadi tak awak punya? Jadi kan? Kalau rasa tak nampak ni, dekat sebelah bawah ni, tengok bawah kanan ni, kita ada satu ikon yang kita boleh zoom. Okay, you zoom, boleh nak zoom, nak melebar. Okay, ataupun nak memanjang naik ke atas pun boleh. You boleh kembangkan lah. Okay, so bila zoom melebar, you guys akan dapat precision punya, itulah dia punya notes, you guys akan tahu dia punya frekuensi dia yang mana. Okay, so kalau secara logiknya, kalau kita play dekat yang kita edit bahagian ni, memang you guys takkan dengar bunyi telefon. You guys akan dengar bunyi typewriter, you guys akan dengar bunyi benda lain, tapi you guys takkan dengar bunyi telefon. Jadi tak? Jadi ada siapa-siapa yang tak jadi? Ada siapa-siapa yang tak jadi? Semua jadi Alright. Okay. So, itu adalah salah satu teknik macam mana kita nak hilangkan kita punya background sound, noise. One of the noise. Selalu saya tahu memang ada banyak komplain. Bila saya shooting, tiba-tiba ada bunyi motosikal lalu kat belakang. Kadang-kadang bila saya tengok budak buat presentation, video production, tengah ada orang sembang-sembang, lelaki perempuan, tiba-tiba ada bunyi motor ram, tiba-tiba dengar bunyi pinggan jatuh, tiba-tiba ada bunyi tripod jatuh. So, takkan awak nak re-record balik benda tu kan? So jadi apa yang awak buat adalah kita boleh masukkan kita punya benda ni ke dalam kita punya Adobe Audition, dan kita boleh tahu spesifik which one is kita punya sound yang kita nak eliminate tanpa mendelete yang elemen-elemen yang lain, voice awak dan sebagainya. Okey, boleh? Semua boleh? So, ingat teknik dia. Kita teknik pertama tadi, kita boleh tekan delete. Okey, kita dapat jumpa satu, kita boleh tekan delete terus. Kalau tekan delete tak jadi, apa yang kita boleh buat? Kita boleh menggunakan healing tadi. Iaitu dia punya spot healing lah. So, kita spot betul-betul, kita healkan dia terus, automatically dia akan hilang. Okey, so kalau boleh macam for example, saya tunjuk example kat sini. So, kalau kita kedepankan pada saat yang ke-16, 15, 16, kalau saya besarkan ni so saya bagi tunjuk, so at least you guys nampak lah. So, ini yang kecil, kita tahu pattern yang kuning ni adalah kita punya bunyi telefon, betul kan? Yang saya tunjuk ni. Nampak kan? Nampak mouse saya kan? Okay, so ini adalah bunyi telefon, main. So, bila saya besarkan lagi, awak perasan nampak tak ke atas tu? Awak akan dapat pattern yang sama. Nampak tak yang ni? Itu yang bunyi telefon yang ujung-ujung tu. So, kita dah hilangkan yang ni, tapi yang hujung-hujung tu kita hilang. That's why datang je kita punya heal spot tu, kita boleh hilangkan yang hujung-hujung ni. Kalau nak betul-betul precise, awak buatlah satu persatu. Satu persatu maksudnya kita buat one by one lah. Kita follow line je, healkan line-line je. InsyaAllah nanti bila you buat betul-betul, you guys akan memang betul-betul hilangkan bunyi telefon, tapi bunyi lain masih lagi ada, dikekalkan. Alright, okay? Ya. Ya. Ni. Okay. Okay, bila kita dengar balik pada kita punya sound ni, okay, bila kita playback, okay,
Bila kita playback, awak perasan tak bunyi telefon tu adalah bunyi yang paling kuat kita dengar? Paling kuat. So bila bila paling kuat dia akan jadi paling paling orang kata apa, dia punya color dia akan menjadi paling cerah. So jadi kita tahu pattern ni adalah bunyi telefon. Okey, dan dalam masa yang sama kita tahu telefon dia akan bunyi 12 12 12 12 12. Yang bunyi telefon lah, bukan telefon yang macam kita punya ringtone, bukan. Telefon yang lama, telefon yang lama dulu dia punya bunyi dia mesti 12 12 12. Dia tak ada 1 2 3 4 1 3 4 5 6. Dia tak ada macam tu. So dia mesti 12 12. Jadi kita tahu pattern dia satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. Okey, tak apa. Ini example pertama. Kejap lagi kita try example yang lain. Macam mana kita nak detect kita punya sound tu. Okey. So yang ni dulu. Semua okey? Boleh? Boleh buat? Alright. Okay. So, habis yang bahagian pertama untuk kita punya sound elimination. Maksudnya, kita nak buang kita punya sound dan sebagainya. Okay. So, konsep yang sama saya bagi tahu jikalau awak buat awak punya recording nanti, voice recording ataupun awak buat you guys punya short film. Bila you guys masukkan balik you guys punya sound, ada tengah orang berdialog, tiba-tiba belakang tu you dengar betul-betul, tiba-tiba ada bunyi tong sampah jatuh lah, ada bunyi lori sampah lah, ataupun tiba-tiba you dengar ada you punya kawan-kawan sembang lah. So you guys boleh masukkan dalam ni you guys punya sound, you guys cari balik bunyi kawan you guys eliminate dia balik. Okay, dia memang sebenarnya agak renyah lah buat. That's why bila kita buat production ni, kalau boleh on set tu kita buat habis-habisan supaya kita kurangkan masa untuk edit balik dalam ni lah. Sama tak? Saya rasa semua orang ada belajar macam mana buat foto editing, betul? Semua ada belajar fotografi kan? Okay. Bila belajar fotografi, saya rasa lecturer awak sendiri dia bagi tahu kalau boleh kita katalah for example, awak ada buat fotografi untuk modeling tak? Maksud saya portraiture. Ada tak? Oh, belum ambil lagi ya, seorang tak ambil. Yang lain semua dah ambil Belum ambil lagi Okey. Oh, okey. Yang pasal teknik lighting, ada lighting. Okey, betul. Okey. Oh, okey. Yang apa, ambient light ada belajar? Ambient light pun tak ada. Okey. Dalam fotografi tu ada tak dia waktu lab tu ada tak dia ajar macam mana kita nak edit gambar? Ada kan? Okey, alright. Okey. So sebenarnya dalam fotografi apabila kita nak shoot tu, kita nak buat selalunya apa yang disuggestkan adalah kalau kita nak make up orang tu, kita make up siap-siap. Maksudnya kalau kita nak touch up, kita touch up siap-siap. Jangan kita gunakan, oh tak apalah, muka dia ni cacat sikit nanti kita touch up dalam Photoshop. Kebanyakannya budak-budak suka buat macam tu. Muka dia ni barai lah macam ni. Kita touch up dalam Photoshop. Sebenarnya bila kita touch up dalam Photoshop tu memanglah senang. Kita nampak senang, tapi sebenarnya susah. Lebih baiklah kita touch up siap-siap dia dekat set supaya senang kita edit dalam Photoshop. Itu mekanisme yang kita nak gunalah. That's why masa saya berada dalam dunia fotografi dan dunia filem, diorang kata kalau boleh buat makeup siap-siap. Jangan buat makeup dalam Photoshop. Walaupun Photoshop kita buat. Sebab kadang-kadang Photoshop ni kita tak tahu orang akan nampak kita ada nampak dia punya flaw dia. Dia punya kesalahan dia orang akan cuba cari. That's why kita akan sama juga macam sound. Bila kita record sound, kalau boleh kita record betul-betul yang habis-habisan clean supaya kita kurangkan masa edit dekat sini. Tambah-tambah lagi bila kita nak main dengan sound, kita tak nampak benda tu dalam bentuk visual. Kita tak pasal dengar betul-betul precision kan. Baru kita akan dapat tahu macam mana kita nak buat. So jadi awak akan ambil masa yang lama untuk edit. Alright, okay, konsep dia yang sama juga. Okay. Right, okay, yang ni semua faham boleh Alright, okay. Sekarang ni kita nak pergi ke sampel yang kedua. Sampel kedua, saya nak you guys buka dekat satu file tu, nama dia sound traffic. Okay, double klik kat sound traffic tu. Okay, double klik kat sound traffic tu, nanti you guys akan dapat lah. Dia adalah bunyi-bunyi traffic lah. Kalau kita dengar balik lah.
You guys akan dengar bunyi lori, bunyi horn, bunyi kereta lalu lalang, motosikal dan sebagainya lah. Okey. Betul kan? Okey, dah Semua ada dengar Okey, sekarang ni apa saya nak you guys buat? Saya nak you guys ambil you guys punya playhead ni, yang warna biru ni, letakkan pada minit 1 minit 15 saat. 1 minit 14. 1 minit 14 saat, something like that. 1 minit 14, 1 minit 15 saat. Letakkan you punya playhead kat situ. Okey, dah? Okey, cuba you play. Play dulu, play dulu. Okey. Okay, dengar Okey, dengar bunyi ambulans kan? Semua orang dengar bunyi ambulans kan? Semua orang dengar bunyi ambulans. Okey. So sekarang ni, okey, kat saya tunjuk example lah. Katalah saya highlightkan dekat bahagian ni So, this portion lah. Okey, this portion. This portion. So saya enlarge kan bahagian this portion. Sebesar ni. Okey, this portion. Kalau saya playback balik, okey So perasan Okey. Tadi ada kawan awak bagi tahu, dia kata macam mana kita nak detect bunyi tu adalah bunyi telefon, betul? So kita tengok yang paling tinggi dia punya, tadi saya bagi explanation, yang paling kita dengar clear adalah itu yang paling tinggi lah, maksudnya yang paling cerah. So kalau awak tengok pada gambar ni, cuba bagi tahu saya which one is bunyi ambulans. Yang terang-terang yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang mana? Ada orang kata beradun-alun, ada orang kata yang ni. Okey. Bunyi ambulans awak tengok yang bawah ni. Up down ni. Yang bawah nampak ni ada wave ni. Perasan tak bawah ni ada wave? Ini okey, ini adalah bunyi ambulans. Yang atas ni adalah bunyi horn. Sebab kalau kita dengar balik, kita memang dengar bunyi ambulans. Sebab yang bunyi ambulans ni dia menarik perhatian kita. Bunyi horn dia flat. Tet, dia akan menyakitkan kita punya telinga. Bila kita dengar bunyi ambulans, dia up and down. Jadi dia lebih menarik perhatian kita. Berbanding dengan bunyi horn yang flat. Tapi bunyi horn tu lebih kuat. That's why kalau bunyi horn tu lebih kuat, dia punya warna kuning dia dekat sebelah atas. Nampak ni? Dia akan lebih nampak. Kita akan nampak dia punya visual dia macam mana. Okay. So sekarang ni apa saya nak you guys buat? Cuba eliminatekan bunyi ambulans tu. Buang bunyi ambulans menggunakan yang healing spot tu. Ataupun kalau ada siapa-siapa nak try yang delete dulu tu boleh try delete dulu, tengok. Jadi ke tak jadi. Okay. So, cuba try dulu. Okay, you guys boleh gunakan konsep yang sama. Ambil yang ni, kita letak kat sini. Saya letak sampai ujung ni. Saya nak hilangkan bunyi ambulans saja. Saya tekan delete. Okay, bila saya playback balik. Okay. Dia akan memang eliminate bunyi ambulans. Tapi dalam masa sama, dia akan hilangkan bunyi ambient. Okay, cuba try dulu. Cuba try.
Bila nak hilangkan bunyi ni, dia kena rajin sikit tau. Tak boleh malas tau. Sebab kita nak hilangkan satu bunyi tu je yang kita tak nak. Tapi bunyi lain tu kita nak dia maintain. Ya, ya. Ya, 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 ya. Apa dia? Okey. Okey. Boleh. Okey, katalah for example, ini saya dah buat satu layer. Yang ni tadi saya dah buat satu layer. Saya masih lagi dengar bunyi ambulans, betul? Okey, so apa yang saya boleh buat adalah saya buat satu layer macam ni. Okey, saya nak hilangkan dia, saya healkan dia. Saya buat satu layer. Sekejap saya besarkan sikit saya punya ni lah. Okey, so ni. Saya buat satu layer ni. Okey. Tunggu dia proses. Dia proses. Okey, saya masih lagi nampak dia punya wave tu. Saya buat satu lagi layer lagi. Dia you guys boleh continue. Buat healing. Saya buat satu lagi layer lagi. Sampailah saya rasa wave tu dah hilang. Saya nampak wave tu dah hilang Okey, sekarang ni wave tu dah tak ada. Okey, sekarang saya play back balik. Saya masih lagi dengar bunyi ambulans. Tapi dia tak sekuat je tadi. Okey, saya buat lagi sekali. Okey, saya buat lagi sekali. Okey, ada lagi. Saya buat lagi sekali. Okey, so kali ni saya dah nampak macam kosong. Okey, zero. Dah tak ada bunyi ambulans. Masuk yang ni, baru ada balik. Okey, so maksudnya you guys boleh heal. Selagi ada bunyi tu, you guys boleh heal. Heal ni bagus, sebab apa? Dia akan kekalkan bunyi yang lain asal tu. Dalam masa sama, dia cuba hilangkan yang benda yang kita tak nak tu. Dia macam automatically dia detect. Oh, dia tahu, okey, user ni tak nak bunyi ambulans. Dia akan automatically akan hilangkan bunyi ambulans. Tapi bunyi lain belakang-belakang background tu masih lagi ada. You guys boleh buat double atas layer. Sampai you dengar bunyi tu hilang. Alright, okey? Ya. Tak, dia ada limit dia. Sebab dia bila kita nak healing ni, dia akan makan you guys punya GPU tau. Tahu GPU? You guys punya memory. Kalau panjang-panjang, nanti dia lambat dia nak proses. That's why kita buat sikit. Yes, betul. Ambillah 3090. Tak, 2060 pun okey dah. Saya punya 1660 je. Saya 1660 GTX tau, bukan RTX tau. 1660 RTX. Hari tu nak beli 2060 ada offer 1004. Lepas tu bila tengok balik tiba-tiba dah jadi 3000, langsung tak jadi. Memang harga mahal tak ingat dunia. Saya rasa kalau itulah saya rasa sebab Bitcoin ni kan. Tapi betul lah, ini bukan apa, sebab apa, kawan saya adalah pengedar komputer. Dia ada kedai komputer. So dia sendiri bagi tahu. Dia kata memang harga grafik kad sekarang ni memang tengah naik. Sebab hari tu dia sendiri bagi tahu dengan saya. Dia kata nak beli tak? Sebab saya tanya dia ada tak 2060. Sebab saya punya motherboard saya support maksimum sampai 2060. Saya kata ada tak 2060? Dia kata ada offer dia tengah buat 2060. Harga dia 1004. RTX bukan GTX tau. RTX 2060 1004. Saya kata murah gila lah RTX 2060. Lepas tu saya tak beli sebab kita tak apa, tunggu dululah. Sekali tiba-tiba bila saya nak update balik saya punya graphic card, saya nak tengok balik, dia kata ada tak 200? Ada. Tapi dia jadi 2800. Dah bukan 1004 dah. Saya kata apa sah tiba-tiba naik? Dia kata sebab harga Bitcoin naik, harga barang pun naik. So tak boleh buat apa lah. Saya kata mak ai. Saya rasa hari tu saya buat tanya bulan 1 hari tu. Bulan 4 dah terus naik, double up the price. Itu yang kawan saya kata bagi tahu. Kalau nak beli 2060, dia kata dia tak suggestkan beli 2060. Terus beli 3060. Sebab 3060 harga dia 3200. Harga 2060 2800. Maksudnya tambah lagi 400 dah dapat 3 series instead of 20 series. Dia bagi tahu.
Itu suggestion dia lah. Tapi saya bagi tahu dengan dia, kalau saya upgrade 3060, saya kena upgrade saya punya power supply. Sebab power supply saya tak cukup nak support 3060. Itu je saya cakap dengan dia. Tapi apa-apa pun nanti dia bagi tahu lah. Tapi memang betul, harga barang graphic card memang naik sikit. Barang-barang komputer naik. Untuk apa tu? Yang tu saya dapat tahu dia nak keluarkan 3050. Diorang expect macam tu, tapi saya tak silap saya dengar supply chain ini daripada yang member saya lah, apa dia direct dengan apa Nvidia, okey, dia sendiri bagi tahu, dia kata 20 siri memang dah tak ada production. So maksudnya tinggal yang memang yang ada kat kedai je lah, sebab kilang dah tak keluarkan 20 dah, 20 series. Kilang sekarang ni dah start yang masa kita PKP tu, kilang dah start produce 30 series. So 20 series ni memang tinggal yang ada kat kedai je. Jadi kalau siapa dapat kat kedai tu, itu harga kedai lah, kedai letak. Dia kata bukan harga Nvidia letak ataupun brand-brand lain lah, MSI ke benda, bukan dia orang letak, itu harga kedai yang letak. So harga kedai tu yang mainkan tu. Tapi yang macam harga 3 series tu memang Nvidia yang letakkan that price. That's why diorang kata 3060, 3070 dengan 3090 tu diorang kata terlampau mahal. So diorang minta Nvidia keluarkan yang low spec sikit lah. Itu yang Nvidia nak keluarkan yang 3050 tu. Untuk recover balik yang 20 series punya tu lah. Tapi saya tak tahulah secara betul ke, tapi memang ada dengar supplier saya bagi tahu memang betul 3050 tu memang akan masuk, tapi tak tahu price dia berapa. So depends lah pada penggunaan awak. Kalau rasa penggunaan awak memang memerlukan graphic card yang high-end graphic card, pakailah. Kalau macam you guys memang selalu main game online, dan pakailah graphic card. You guys selalu buat video editing, pakailah graphic card. Banyak memberi support lah pada you guys punya editing punya proses. Betul. Yang GT untuk 1080 yang TI tu. TI tu yang kalau awak tengok ada TI tu memang selalunya memang lebih tinggi lah dia punya processing dia. Tapi cuma dia ada problem sikit dengan 1080 tu. That's why saya tak ambil yang 1080 tu. Saya move on kepada yang RTX sekarang lah. Isu pasal heating problem dekat dia punya heatsink dia. Power memang power. Cuma awak kena heatsink. Maksudnya awak kena pakai cooling system betul-betul power lah. Kalau macam for example, siapa rumah ada aircon, bilik ada aircon, tak ada isu saya rasa. Tapi macam rumah yang kebanyakan orang yang tak ada aircon, dia pakai kipas. So you guys kena ada external sikit lah kipas tu. Tambah yang maksudnya buka casing, bagi airflow betul cantik. InsyaAllah boleh lah. Tapi so far saya taklah serius nak beli 3060 sebab kan main game. Saya pun tak main Cyberpunk. Kalau saya main Cyberpunk itu another story lah. Saya main PUBG pun PUBG Lite, tak install pun PUBG full kan. So tak adalah saya nak sampai grafik 3090. Bagi saya 2060 tu benda kira okey lah sebenarnya kan. Saya banyak buat editing. Editing dan saya banyak run multiple punya software serentak. Macam sekarang ni saya tengah buka Adobe Audition, belakang saya tengah running Adobe Premiere. Okay, kalau editing dia memang on processor, dia akan proses dan juga awak punya RAM. Waktu awak nak render, yang macam ni saya tunjuk awak bila saya buat yang ni, okay dah habis kan. Bila saya lepas, nampak tak ni benda ni? Benda ni adalah kita panggil render. Render ni yang akan memakan dekat awak punya grafik. Sama juga macam bila kita edit kita punya video. Bila kita edit punya video, kan last kali nanti ada proses yang dia akan render. Tahu rendering kan? Rendering tu yang akan pakai grafik. Rendering tu yang dia akan pakai grafik untuk baca balik apa. Tambah-tambah lagi kalau macam video awak atas tu awak letak layer 3D, layer 2D, ada grafik, ada teks, lepas tu you letak bunga-bunga, lepas tu you letak animation atas tu. Itu lagi lama dia punya proses. Sebab dia nak compress benda tu jadi satu flat layer. Itu memang grafika awak memang kena kokoh lah. Sama juga macam bila kita main game. Bila main game kan dia nak real time 3D punya processing.
3D punya grafik dia nak buat real time. So grafik dia nak proses tu, benda tu dia nak laju. That's why awak kena rendering time tu kena tu. So kalau bila kita buat editing untuk video dan juga sound ke ataupun kita punya Photoshop ke, waktu kita nak save, kita nak render, waktu tu grafik akan pakai. Tapi bila kita buka, macam for example bila saya buka multiple screen ni, saya ada satu, saya ada Adobe Audition, sebelah sini saya ada Adobe Premiere, sebelah sini saya ada Filmora, saya buka lepas tu sebelah kiri saya ni saya ada saya punya Google Chrome. Itu sebenarnya banyak pakai RAM dan juga processor. That's why dulu masa saya pakai PC saya 16GB RAM, buka aje puk padam, buka aje puk padam. Lala saya upgrade 32GB, terus tak ada isu. Sebab memang dia banyak pakai processing RAM dan juga processor. Okey. Boleh. Kita kembali balik kepada kita punya tutorial. Okey, ada siapa-siapa yang ya. Apa dia? Okey. Boleh. Boleh. Okey. Berapa dia? Okey. Itu ATI Radeon Okey. Okey. Okey, kalau untuk graphic card, dia depends pada company yang keluarkan graphic card tu. Dia ada ATI, lepas tu ada Nvidia, lepas tu kita ada GeForce. Those company lah yang mengeluarkan graphic card tu sendiri. So bila company graphic card tu, for example kita ambil Nvidia, sebab Nvidia quite famous lah Nvidia mengeluarkan graphic card. Bila Nvidia mengeluarkan graphic card, dia akan sell graphic card tu kepada company-company lain. Macam for example MSI, Zotac, nama-nama company lah yang keluar. Sebenarnya graphic card dia semua sama. Yang membezakan dia punya spesifikasi apa company tu bagi. Sebab kadang-kadang kita tengok yang MSI 3060 dia 2 kipas. Tiba-tiba Zotac 3060 3 kipas. Dia lain. Lepas tu kadang-kadang yang ni dia bagi 8GB RAM. Okay? Yang ni tiba-tiba dia bagi 12GB RAM. So dia depends pada mana you nak ambil. Tapi dia punya itu adalah yang 3060 tu adalah dia punya series grafik yang apa dia punya processing yang dia orang boleh buat dalam grafik card tu. Apakah processing yang grafik card tu boleh deliver pada kita punya end user. So sebenarnya untuk membeli grafik card, awak kena pergi yang the best way lah. Ni based on pada pengalaman saya, the best way adalah you guys boleh pergi ke internet. You guys boleh pergi satu website tu, saya lupa nama website tu, serius saya memang lupa. Tapi you guys boleh cuba type bottleneck ke benda something like that lah. Okay, there was one website untuk kita macam kita nak configure PC. So you guys boleh masukkan you guys punya sekarang ni lah, you guys punya motherboard apa, you guys punya apa processor apa, RAM you berapa. Lepas tu dia akan ada bagi selection of graphic card. So you boleh pilih lah grafik card apa you guys nak beli, plan nak beli. So bila kata for example you guys punya settings sekarang ni, you guys nak pakai grafik card tadi macam for example pakai ATI 570 Radeon you pakai, you check tengok. Bila you guys dah complete, dia akan bagi tahu okey apakah dia punya significant value kalau kita pakai. Ada problem ke tak ada problem? Bottleneck ke bottleneck? Bottleneck ke tak bottleneck? Okey ke tak okey? So bila kita dah susun tu kita tekan processing, nanti dia akan proses, dia bagi tahu lah. Okay, kalau nak pakai graphic card ni apa you guys kena top up, ataupun kalau pakai graphic card ni sesuai tak dengan awak punya setting ke tak sesuai. Kat situ cara untuk kita nak tengok graphic card apa yang sesuai dengan kita punya PC punya sistem. Sebab PC kena ingat bila kita buat PC adalah custom. Custom maksudnya dia adalah pemboleh ubah. Kita boleh tukar apa benda kita nak. Kalau macam for example, kalau kita ambil konsol memang dah ada macam Xbox, PS. Dalam Xbox dengan PS ada graphic card dan graphic card dia adalah fix.
You guys tak boleh tukar. Memang dia dah precise, itulah graphic card yang dia pakai. Dan dia punya sistem memang tak akan boleh berubah. You tak boleh pergi kat Xbox, you guys sendiri, oh saya nak tukar graphic card dia, saya nak pakai 3090, saya nak punya motherboard saya ni. Tak boleh. Sebab memang dia dah precise, memang software tu direka dan untuk deliver that kind of punya graphic, punya performance. Okay. That's why kalau tengok ada laptop yang tak silap saya lupa nama laptop tu. Sorry, ni. Zephyrus tak silap saya nama laptop tu. Daripada saya lupa nama company ni company laptop dia ada satu company laptop ni dia keluar Acer tak? Acer ke ROG ke? ROG daripada Acer Sorry, ROG daripada apa? ROG saya lupa. Asus sorry minta. Dia ACR ni Asus Asus ada keluarkan satu laptop nama dia Zephyrus lah apa benda yang ada dua skrin tu. Kalau you guys pergi tengok kat online memang ada dua skrin, satu skrin atas, tiba-tiba dekat bawah tu ada satu skrin dan baru keyboard. Harga laptop tu adalah 20,000 satu biji laptop 20,000. Bagi saya kalau in terms of dia punya spesifikasi ni memang betul saya boleh bayar bukan saya boleh bayar pula apa. Memang betul saya rasa itu adalah worth 20,000 sebab dia ada dua skrin dan dia adalah touch screen. Dua-dua tu bagus. Tapi yang menjadikan benda tu lebih yang saya kata sangat valuable adalah sebab apa dalam tu dia install dengan 3090 punya graphic card. Kalau awak tengok reality graphic card 3090 tu sebesar alam ni tau. Tebal ni. Macam awak punya kamus Dewan Bahasa edisi ke-14 tu. Itu tebal dia. Macam mana dia boleh masukkan dalam graphic card yang ni setebal tu ke dalam laptop yang senipis macam ni. Itu bagi saya worth lah 20,000 you bayar. Dan benda tu tak boleh custom. Sistem dalam tu memang khas untuk 3090. Tapi PC kita boleh custom. Bila PC untuk custom, jadi you guys boleh decide which graphic card yang you guys plan untuk masukkan dalam PC. Dia tak ada yang which one is good, which one is bad. Yang good is bad adalah you sendiri sebagai custom person yang menentukan komputer you boleh perform well ke tak boleh perform well. So jangan nanti awak tanya dengan orang lain, bang yang mana satu graphic card power, mesti kedai akan cakap abang kena ambil 3090 baru power bang. Paling mahal adalah paling power. Yes, betul. Tapi kalau awak beli 3090 tapi motherboard awak pakai 200 punya, awak punya processor awak pakai i3, kata awak pakai Intel lah, awak pakai i3, awak masuk 3090, awak punya akan jadi bottleneck lah. Bottleneck maksudnya awak cuba nak hantar banyak graphical tapi awak punya processor tak boleh terima grafik yang sebanyak tu untuk awak proses. So no point juga. So awak kena upgrade. Sama gak sistem dia. Awak beli tayar Ferrari tapi awak pakai bodi kancil. Tak boleh. Tayar Ferrari besar, bodi kancil kecil. Awak kena tukar enjin Ferrari, badan Ferrari baru boleh pakai tayar Ferrari. Konsep dia macam tu. Okay. Okay, betul. Oh. Okay. Okey, saya faham situasi awak. Kadang-kadang kita pergi kedai Cina banyak recommend yang tinggi-tinggi tapi harga dia biar betul. Harga luar aku pergi kedai ni, harga dia kata for example 2,000, tiba-tiba Cina dia bagi 1,000 kan. Macam tak logik betul. Kita risau kita kena tipu betul. Lepas tu bila kita pergi kedai Melayu pula, kedai Cina ni bagi 1,000, kedai Melayu ni ketuk kepala aku letak 2,500 kan. Lagilah. Sebab kadang-kadang kita terstuck that kan. That's why saya bagi tahu apa yang boleh buat, boleh pergi kat internet. Dia ada satu website tu. Kejap, saya cuba tengok kalau ada lagi kat dalam saya punya ni. Jap. Saya akan bagi link. Okay. Okay, macam tadi. Macam kawan awak bagi tahu tadilah. Okey, kawan awak bagi tahu tadi. Okey. Bila kita nak buat multitasking. Multitasking maksudnya saya buka banyak apa ni?
application dalam satu masa. Maksudnya for example saya buka Adobe Premiere, saya buka Adobe Audition, saya buka Photoshop. Sebab macam saya lebih suka bekerja semua buka sekali. Macam atas table lah. Table bila drawing, okay, color kat sini, saya punya drawing block kat sini, semua ada depan mata saya. Saya nak benda yang sama. So bila nak buat multitasking, you guys kena ada a good processor. Processor tu adalah diri you sendiri. You yang nak proses benda tu. You punya brainstorm nak proses benda tu. Jadi you punya brain of that computer tu kena power supaya dia nak proses. Membantu awak punya brain komputer tu adalah energy awak. Energy awak adalah awak punya RAM. So jadi kalau you nak buat multitasking, you nak buka multiple windows banyak ni, you guys kena ada processor yang laju, you guys kena ada RAM yang tinggi baru boleh. Bila kita nak masuk graphical adalah yang menyebabkan kita pakai software untuk rendering grafik. Bila kita buat multitasking ni belum lagi masuk grafik tau. Grafik saya masih lagi low. Bila saya dah buat processing, saya dah habis edit, saya dah masuk ke animation, sekarang ni saya nak proses grafik itu, baru masa tu kita punya graphic card akan masuk untuk membantu processor ni memproseskan balik graphic card tu. Okey. Saya lebih prefer Nvidia. Saya bukan nak kata AMD tak bagus. Saya lebih prefer Nvidia. Itu je saya boleh bagi tahu. Okey. Okey. Okey, awak 3D software apa awak pakai? Blender sepatutnya tak berat tau, sebab Blender adalah freeware dan dia punya spek dia tak terlampau tinggi graphical dia. Render dia memang akan take time sikit lah. Render crash. Betul. Betul. Okey. Untuk render berapa second punya animation? Berapa banyak polygon awak pakai? Tak, bila dalam 3D, okey, dalam 3D bila awak buat tekstur, dalam tekstur tu kita boleh tahu number of polygon. Dekat bawah tu ada tulis berapa polygon kita. Maksudnya dia punya surfaces dia. Kan ada jadi line tu macam batu sebelum dia jadi circle, kan awak nampak dia macam batu petak kan? Itu number of polygon. Lagi curve benda tu lagi banyak polygon. Kalau banyak polygon, benda tu sebenarnya menyumbang kepada crash awak punya software. Lagi banyak polygon, lagi banyak rendering time awak kena ambil. Okey, kalau macam tadi awak sebut macam filem filem kenapa dia nak yang high end? Okey, saya bagi tahu filem diorang punya rendering dia orang punya rendering size frame diorang bukan macam kita render kita punya video sekarang ni 1080 times 1980. 1080 times 1920. Bukan, itu adalah full HD. Standard kita sekarang ni kita render full HD. Tapi untuk filem animation, awak tengok Boboiboy, awak tengok cerita Agent Ali, filem dan sebagainya, diorang bukan render tu tau. Diorang render 8K ataupun 4K punya size. Bila 4K punya size, kalau awak ambil yang kita edit full HD tu, kalau awak ambil yang footage 5 minit, awak ambil masa 15 saat, 5 minit punya footage, awak ambil masa setengah jam untuk render. So kalau yang 4K punya footage, awak darablah 15 minit tu dengan 4 kali. So 2 jam untuk filem punya 15 minit punya footage untuk render.
Sebab dia orang punya file dia besar. Sebab file dia orang buat memang file panggung wayang. Memang panggung wayang, memang grafika dia memang A. Memang sangat-sangat besar. That's why kita tak akan boleh ikut yang film industri punya sebab dia orang punya memang lain. Dia orang punya projection dia memang lain. Kita nak project atas screen, dia orang nak project atas projector dekat panggung wayang, memang lain. So jadi kita tak boleh ambil dia orang punya spec. Dia orang punya spec memang sangat-sangat high end. Dan mesin dia orang pakai tu pun kadang-kadang mesin yang memang awak tak pernah jumpa. Saya rasa awak tak pernah dengar flame, awak tak pernah dengar pyro. Ini adalah mesin-mesin yang digunakan oleh ada satu company nama dia Bernard apalah dekat KCC. Dia memang film company. Dia ada satu software tu memang untuk edit pakai Redcam je. Redcam masuk dalam software tu memang edit. Nama mesin tu pyro ataupun flame. You guys try lah cari, tapi memang lain lah mesin tu. Okay, macam kita standard ni kita pakai PC, ada setengah orang pakai Apple, Mac dan sebagainya. Dia punya sistem lah. Okay, so jadi macam for example, siapa yang ada case isu pasal yang 3D tadi, saya boleh suggestkan cuba kurangkan numbers of polygon dan reducekan you guys punya numbers of you guys punya ni duration of you guys punya animation. Tapi kalau duration of you guys punya animation tu memang telah ditetapkan, dia kata lecturer you minta, dia kata saya nak 50 seconds punya animation ataupun saya nak 30 seconds punya animation, you cuba kurangkan number of frame size tu. Instead of you render full HD, cuba render 720 saja. Lepas tu number of polygon tu cuba kurangkan. Tapi saya rasa Blender tak ada isu sebenarnya berkaitan dengan rendering time. Maybe ada something dekat you guys punya PC kot, tak cukup support in terms of space, hard disk ataupun RAM tak cukup, ataupun processor. Kadang-kadang processor ni mainkan peranan penting. Tengok processor awak. Syami pakai processor apa? Boleh saya tahu? Okay, kalau Ryzen 5 tak ada isu sebenarnya sebab Ryzen 5 tu dikira mix spec. Memang tak akan ada isu. Okay. Kalau pakai Ryzen, RAM awak berapa? 16 berapa? Dia punya dia punya clock speed berapa? Berapa? 3000. Okay, itu yang paling high end tu sebenarnya. Ada satu lagi yang 48 kan? Ada satu lagi 48. Okay. Tak apa. Awak punya hard disk? Hard disk ke SSD? Okay. Maybe itu punya. Ustaz, sekarang ni yang awak punya main C drive awak tu hard disk ke SSD? Main SSD. Yang backup tu adalah 1 tera tu. Okey, sekarang ni awak punya yang rendering tu, file awak buat atas SSD ke awak buat atas awak punya 1 tera? Sepatutnya, okey, kalau ikutkan spek yang awak bagi, SSD, lepas tu awak punya RAM 32, awak punya Ryzen 5, so memang tak ada isu. Sebab awak punya spek sama macam saya punya. Cuma grafik card awak lah. Grafik card awak pakai? 1560 berapa? 4 gig? 3 gig. Okay, 3 gig. Maybe you kena upgrade you guys punya graphic card. Sebab 15 15 berapa ni? 1650. Kalau 3 gig ni agak lah sikit, pisang sikit lah 3 gig. Selalunya orang dah start pakai 6. Agak mengecewakan jugalah sebenarnya. Apa tu? Betul, macam kawan awak bagi tu tadi. Memang tadi siapa bagi tahu? Siti ke siapa? Mazatu ke tadi siapa cakap? Memang harga
Betul. Harga grafik card sekarang ni dia bukan harga pasal orang markup harga, tak. Memang harga sekarang ni world price of graphic card memang tengah naik. Dia isunya sebab kita tengah PKP. Waktu PKP ni ramai orang nak, dan kita production tak boleh jalan tau. Production dekat yang China tu tak boleh jalan. Diorang tak boleh produce benda tu. Orang nak pakai tapi tak boleh produce. Sekarang ni demand tinggi. Bila demand tinggi, time ni lah diorang naikkan price. So memang nak tak nak, awak kena tunggu lepas habis. Saya boleh cadangkan lah, awak plan untuk beli awak punya graphic card, cuba beli lepas raya. Itu je saya boleh bagi tahu. Ah, ah, betul. Ah, ah. Boleh. Betul, betul, betul. Sebab sekarang ni ramai orang nak graphic card tapi tak ada graphic card. So jadi orang terpaksa ambil, okey, siapa jual second, sapu je. Sebab orang nak pakai. Time ni lah bila demand melampaui daripada kita punya stok, masa tu harga memang naik lah. Naik. Tambah lagi graphic card ni memang betul-betul orang nak. Sebab graphic card dia ada value. Dia masih lagi kita boleh trade. Kita boleh jual balik walaupun dah lama pakai. Memang jangan terkejut macam awak cakap. Graphic card awak tahu beli harga murah, tiba-tiba sekarang ni orang jual double the price awak punya graphic card. Kalau awak take the chances, awak jual graphic card awak sekarang, awak tunggu sikit lagi awak beli yang baru, sama gak macam harga awak jual graphic card awak. Tapi awak dapat lagi high spec. Aha. Betul, 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 betul. Hmm. Mhm. 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 Hmm. Hmm. Mhm. Dia dia sebenarnya mining ni adalah isu dia bila kita pakai graphic card. Bila kita pakai graphic card, kadang-kadang graphic card tu kita tak tahu macam mana yang owner asal jaga graphic card tu. Ada setengah owner dia memang jaga betul-betul. Maksudnya every 3 month dia akan buka, dia akan cuci balik, dia akan brush, buang habuk semua, check balik bearing dia okey ke tak okey, lepas tu baru dia pasang balik. Maksudnya dia jaga betul-betul ke clear. Ada setengah orang memang pakai sampai kesudah berabuk lah. Bila orang nak jual baru dia clean. Bila dia clean masa tu, maybe dia tercala ke apa dia pada graphic card. Masa tu awak akan dapat yang faulty punya barang lah. Itu tak disarankan beli mining. Ramai orang kata better kalau macam nak beli, macam awak kenal. Awak kenal kawan awak. Kawan awak pakai yang graphic card, awak tahu macam dia jaga. So beli dengan kawan-kawan tak apa. Tapi kalau beli yang mining ni, bukan kata tak boleh. Boleh, tapi agak berisiko tinggi. Tak digalakkan lah untuk beli mining. Alright. Alright, okay. Dah panjang cerita pasal PC. Ada lagi siapa nak tanya pasal PC? Saya ada bagi link yang dekat awak punya chat room tu, yang PC build tu, awak boleh tengok. Which one graphic card lah, you guys boleh ejas masukkan, nanti you guys akan dapat which one yang sesuai untuk you guys punya PC build nanti. Alright Okay, ada apa lagi nak tanya pasal kita punya PC ataupun kita punya software tadi yang kita buat, yang kita hilangkan kita punya bunyi ambulance tu? Semua okey? Boleh? Boleh? Boleh clear. Okay, right. Okay. Saya nak break for 5 minutes. Boleh kita break for 5 minutes. Siapa nak pergi minum dulu. Siapa nak pergi toilet dulu. Kan kita continue balik. 9.30. Boleh? Alright. Sebab, okay, 9.30 ni, sebab kita habis pukul 10 betul? 9.30 ni, kita akan terus buat voice recording. Walaupun kita ada satu file yang tertinggal tu, file tu adalah file orang bercakap, tapi konsep dia sama, kita nak cuba hilangkan kita punya tu lah. Tapi kali ni, lepas habis ni, 9.30 ni, kita akan terus buat voice recording dan saya akan terus ajar awak macam mana kita nak alter kita punya voice recording nanti. Okay, boleh? Alright. Okay, go for break. Go for break first. Right.
Alright. Okay, semua dah ada? Ada, right. Okay. Yang lain semua ada? Ada yang lain ke? Okay, right. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Saya rasa kita stop sampai sini saja sebab proses untuk kita buat yang audio untuk kita punya voice tu agak panjang. Saya rasa setengah jam ni memang tak cukup nak cover awak. Nanti risau terkejar-kejar nanti. Okay. Saya akan bawa kita punya voice macam mana kita nak edit kita punya voice supaya jadi lebih cantik. Lepas tu kita akan proses dia panjang. Kita kena edit, kita kena record, lepas tu kita kena record kita punya noise, lepas tu kita kena sample kita punya noise, masukkan balik noise. Lepas tu kita kena buat normalization. Lepas normalization kita kena buat denoiser. Lepas denoiser kita kena masuk. Proses dia memang agak panjang. Okay. Supaya kita dapat very precise kita punya sound lah. Okay. So benda tu saya akan bawa pada minggu depan. Minggu ni kita setakat ni saja. Yang di mana kita hilangkan kita punya sound yang kita tak nak tu lah. Okay. Dengan konsep balik. Kalau kita tengok recap balik pada ni. Tadi saya dah bagi tahu macam mana kita nak hilangkan sound. Yang satu tu adalah sound telefon. Yang kedua adalah sound ambulance. Konsep dia sama. Jikalau awak ada sound yang awak record, awak nak buang sound yang awak rasa awak tak nak, inilah cara dia lah. So kita boleh menggunakan tools yang dekat atas tu. Either kita hilang, kita delete terus menggunakan Mark-Q ataupun kita menggunakan spot healing punya brush tools tu. Alright, okay, boleh? Alright, okay. So sekadar ni sahaja. So insyaAllah minggu depan kita akan return balik. Saya akan ajar you guys macam mana kita nak edit kita punya voice. Supaya voice kita ni kita boleh tukar dia punya sound pitch supaya lebih elok lagi nanti. Alright, okay. So dengan itu saya rasa itu saja untuk kelas kita.